Dan ini sebahagian daripada tu. Cuma apa saya nak cerita, apa istimewa dia ataupun macam mana guna mukadam ni untuk belajar Faba. Sebab masa belajar Faba, mukadam ni digunakan. Okey, pertama cuba tengok mana-mana mukadam. Okey, mukadam Amalina ni ada siri 1 hingga 6. Jadi anda dapat tengok dekat depan ni, ada nombor 1, ada nombor 2, ada nombor 3. Okey. So, tak ada masalah tu. Jadi saya nak pertama sekali tuan-tuan dan puan buka muka surat. Okey. Awal surah. Awal surah dia akan jumpa ada intisari surah. Mana-mana mukadam, mana-mana surah. Cuba buka satu. Kongsikan. Okey, jumpa? Tengok paling atas. Okey, paling atas ada nama surah. Betul? Paling atas sekali. Cuba tengok di sebelah atas ada nama surah. Contoh macam saya surah Al-Fatihah. Tuan-tuan tengok nama surah yang tuan-tuan buka lah. Okey, bawah dia cuba tengok ada 3 baris ayat lebih kurang. Dia akan tulis di cerita apa? Surah Al-Fatihah. Nama dia apa? Maksud dia apa? Kemudian diturunkan dekat mana? Berapa jumlah ayat? Itu paling kurang. Kemudian ada sedikit dia bagi penambahan tentang surah. Jumpa? Itu kita panggil dia fakta surah. Fakta surah, maklumat ringkas tentang surah. Ini satu benda yang kita belajar Al-Quran, kita terlepas pandang dia dan kita rasa macam tak pasti ke sana. Tapi kalau orang tanya soalan ni, sure kita tak boleh jawab. Okey? So itu fakta surah. Okey? Kemudian di sebelah bawah dia ada intisari surah. Intisari ni cerita ringkas tentang surah tu. Maksudnya kalau surah Al-Fatihah, apa cerita dia? Baca dekat situ, dapat gambaran sedikit maklumat apakah isi kandungan surah tersebut. Okey, jelas? Okey, cuba tengok lagi bawah. Bawah ada kotak-kotak, ada A, B, C, D. Itu ruang kepada guru ataupun pembimbing. Kalau belajar Faba, dia ada ruang untuk cek hafazan. Okey, guru boleh cek hafazan, boleh cek hafazan dapat A, B, C, D ataupun kefahaman maksud dapat A, B, C, D. Okey, itu dia. Okey, sekarang selak sebelah. Tengok sebelah atas lagi. Ada ditulis nama surah juga. Tadi ditulis dalam Rumi, bahasa Melayu, tapi sekarang ditulis dalam tulisan Arab. Penting sangat. Sebab kita baca Al-Quran, kita tak tahu nama surah yang kita baca. Contoh mungkin tak ada dekat sini lah. Kalau dekat Terengganu ada. Tanya surah Al-Lahab ataupun surah Al-Masad. Cuba baca surah Al-Masad. Surah Al-Masad. Surah apa Ustaz? Kan? Kita pun cakap surah Tabbat Yada. Oh, cakaplah surah Tabbat Yada. Kita tahu lah. Nampak? Kita tahu awal surah tapi kita tak tahu nama surah. Itu satu, orang kata, kemaluan. Satu rasa malu pada kita sebab soalan yang mudah kita tak dapat jawab. Okey. Kemudian kita tengok sebelah atas ada satu lagi fakta surah. Dia ceritakan surah yang keberapa dalam turutan mushaf, dalam turutan Al-Quran. Okey, sekarang cuba tengok ayat-ayat Al-Quran yang ditulis. Ada dua keadaan. Satu, ayat Al-Quran ditulis dalam keadaan sempurna, penuh ayat dia. Kemudian di sebelah bawah dia ada ditulis ayat yang dipecahkan dalam kotak-kotak. Nampak? Masing-masing. Okey. Satu kotak tu saya namakan dia satu frasa. Okey, satu frasa. So nanti dalam aktiviti kalau saya kata saya sebut perkataan frasa, maksudnya faham satu kotak sama dengan satu frasa. Satu kalimah, satu frasa. Okey. Bahasa standard dia sebut frasa. Kalau bahasa kita orang kampung kita panggil satu kalimah. Itulah dia. Okey. Jadi kita bagi pendedahan. Okey, itu dia. Kemudian tengok di sebelah kiri atau kanan ni, paling tepi ni, tuan-tuan puan-puan akan tengok ada nombor yang diletak dalam bulatan. Bulat. Okey. Itu dipanggil gundalan. Gundalan tu apa guna dia? Contoh masa sesi menghafaz atau membaca. Contoh baca ayat ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca sekali, tanda sekali. Baca dua kali, tanda dua kali. Baca tiga kali, tanda tiga kali. Contoh masa nak hafaz, kan kita hafaz ni kita kena ulang. Jadi bila ulang,
Bismillahirrahmanirrahim sekali. Nak bilang dengan tangan ni tuan-tuan, boleh bilang. Tapi bila sampai yang ujung sebelah sini, sampai yang ujung sebelah sini, ibu jari kita kata 10 ke 20 kan? Kan, ulang lagi, berapa puluh dah tak tahu. Jadi, saya buat satu cara gundalan supaya kita lebih mudah. Tanda sendiri. Baca sekali tanda, baca sekali tanda, baca sekali tanda. Jadi, kita dapat uji keupayaan diri kita baca satu ayat tu berapa kali untuk kita ingat. Itu dia. Okey, jelas setakat tu? Sekarang cuba tengok di helaian paling belakang. Okey, ada ditulis perbendaharaan kata. Okey, perbendaharaan kata ni telah disusun mengikut buku. Telah dikumpulkan mengikut kumpulan dalam buku tersebut. Contoh, dalam buku hijau kategori perbendaharaan kata tidak semestinya sama ada dalam buku yang kedua. Contoh, dalam buku satu ada organ, ada nama anggota badan. Dalam buku dua tak semestinya ada juga benda yang sama sebab mengikut susunan kumpulan apa benda yang dicerita dalam buku dua. Mungkin buku dua ada cerita tentang nama haiwan, so kita letak nama haiwan dekat belakang. Jadi maklumat ni akan bantu tuan-tuan dan puan-puan masa saya buat aktiviti nanti, akan bantu untuk cari. Contoh saya kata, saya nak cari nama haiwan dalam juz amma. Macam mana cepat nak cari? Boleh tengok dekat belakang sebagai rujukan pantas, kemudian baru cari kalimah tu dalam surah yang ada dalam. Okey, jelas setakat ni? Jelas? Okey, jelas. Sekarang paling belakang, kulit dia. Kulit ke kulit kita cerita ni sekejap je, 5 minit je. Okey, di sebelah belakang ni ada nama-nama surah yang disusun sebagai sukatan pembelajaran dalam kaedah fadhah. Contoh buku 1 ada 11 surah. Jadi surah-surah ni semua mengikut turutan Al-Quran, cuma dia terbalik je lah sebab bergandang kan. Dia belajar terbalik, yang belakang pergi ke depan. Itu saja. So kalau tuan-tuan dan puan-puan faham, baru saya boleh pergi kita yang seterusnya. Bila